Selamat datang ke Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam kategori terbuka. Pada hari ini, saya Ahmad Ismadi Abdullah Sani, penuh pengarah unit pengurusan kualiti dan inovasi Bahagian Khidmat Pengurusan Infra, akan membentangkan tajuk inovasi penyeragaman borang-borang pentadbiran infra. Lokasi untuk inovasi ini adalah di Institut Kemajuan Desa Bangi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, terdapat dari segi latar belakang dia, terdapat pelbagai varian dalam borang-borang pentadbiran infra ini. Daripada pengalaman saya selama lebih kurang setahun untuk saya tengok borang-borang ni ada pelbagai varian, ada pelbagai bentuk dan bergantung kepada setiap unit dan juga bahagian. Maksudnya di sini setiap bahagian, contohnya bahagian pembangunan, bahagian kewangan, walaupun dalam bahagian khidmat pengurusan ini mereka mempunyai borang yang berbeza mengikut keperluan masing-masing. Tapi isu dia, tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali berlaku pertukaran pegawai ataupun person of in charge PIC dia, maka borang baru akan wujud. Ini selama pengalaman saya lah. Selama ni dah masuk 8 tahun di infra ni. Jadi isu ni timbul banyak kali. Setiap kali kita buat permohonan, akan ada borang baru. Oh, kami tak pakai borang ni. Oh, kami pun tak guna borang ni. So, itulah isu dia. Dan mungkin salah satu perkara yang timbul bila pegawai baru masuk, ini pun mungkin pengarah ada bercakap lah isu ni. Pengarah saya cakap, setiap kali pegawai baru masuk, apa bahan-bahan dalam komputer tu semua borang-borang semua dia delete, dia buang. So, tak adalah borang-borang yang lama tu. So, timbullah masalah kepada sekretariat tangan baru untuk menjejakan borang-borang kenaan. Okay. Dan akhirnya sekali memanglah bila dah berlaku pertukaran, borang pun tidak seragam. Ya, macam-macam borang lah. Macam-macam varian. Okay. Ini dia punya cetusan idea macam mana saya dapat idea macam saya kata tadi, ketidakseragaman borang dan juga dasar pentadbiran yang baru ni sejak Puan Aina mentadbir di infra ni sejak 2000, tak salah saya 2019 kot, lebih kurang macam itulah. Jadi dasar utama yang bagi Puan Pengarah wawarkan kepada infra adalah dari segi penjimatan penggunaan kertas. Okey, mungkin ini juga dasar kerajaan sekarang lah. Okey, lebih kepada digital lah kan. Okey, yang kedua, satu borang ini dan kita masyurkan borang-borang ini yang kita ambil contoh ni dan kita gunakan satu infra, termasuk juga infra Sabah dan Sarawak, cawangan Sabah dan Sarawak. Dan isu yang seterusnya, apabila berlakunya pandemik penularan wabak COVID-19 ni, kerajaan telah mengeluarkan arahan supaya majoriti kakitangan perkhidmatan awam ni bekerja dari rumah. Jadi apabila bekerja dari rumah ni, banyak tugas-tugas dan juga kerja-kerja terpaksa bawa di balik di rumah dan tak boleh dibuat di pejabat. Jadi isu dia nak dapatkan borang ni, kalau mungkin yang tinggal di quarters dan sebagainya mungkin mudah, tapi kalau dia tinggal di luar, contohnya nak mohon kenderaan susah. Kena ada juga black and white. So, borang-borang ini contohnya boleh dimohon, boleh di upload lah, dimuat naik dan muat turun di laman web sahaja, dan borang ini boleh dicetak. Okay. Boleh dicetak ataupun boleh dihantar kepada person in charge dengan menggunakan email saja. Yang bezanya dengan borang konvensional, borang-borang ni memang sudah dicetak dan kita kena isi borang ni. So susah lah. So borang ni kita isi dalam online dan kita boleh forward melalui email atau menggunakan WhatsApp pun boleh. Dan satu lagi, borang ni ciri-ciri dia menggunakan sehelai borang saja dan tidak menggunakan 2-3 borang lah. Itu yang paling mustahak sekali.
Dan yang terakhir, penggabungan satu atau lebih borang menjadi satu. Okey, nanti saya akan sentuh nanti di belakang. Dan seterusnya, borang yang telah kami buat ni lebih kemas dan terkinilah mengikut kehendak semasa. Dan seterusnya, skop borang. Borang-borang yang bersifat pentadbiran yang tidak tertakluk kepada pekeliling GPA dan MOF. Dan contohnya borang 5 jam bekerja, 5 jam bertugas tu apa semua tu kita tak ambil lah contoh dia. Dan berkaitan dengan borang-borang daripada Kementerian Kewangan tu kita tak ambil. Kita lebih fokus kepada borang-borang pentadbiran yang masih relevan untuk kegunaan semasa. Contohnya borang pelekat kenderaan, borang permohonan kenderaan, okey. Dan kesemua borang-borang ni borang yang telah diwartakan sebelum ini. Maksudnya kita bagi pada borang-borang yang dah ada ni, kita upgrade borang-borang ni. Dan juga mungkin ada satu dua borang-borang baru lah yang kita cuba wujudkan semula. Mungkin dah lama tak guna, so kita wujudkan semula. Nanti kita akan tengok lah, saya akan sentuh di belakang nanti. Dan kesemua skop borang-borang ini sebenarnya adalah tertakluk kepada manual prosedur kerja infra pada tahun 2003 dan telah diupdate kalau tak salah saya pada tahun 2008. Saya tak masukkan di sini ya. Okey, dari segi evolusinya sebenarnya borang ni ada banyak macam-macam jenis. Okey, saya takkan sentuh, takkan baca. Tuan-tuan dan puan-puan, para juri boleh tengok sendirilah. Okey. Antaranya next. Okey. Ini yang saya sebut tadi tu borang penggunaan kenderaan untuk urusan rasmi. Ini saya nak sentuh tentang borang tempahan perkhidmatan makan minum dan sajian khusus untuk mesyuarat, bengkel, taklimat khusus dan juga seminar. Ini borang ni sebenarnya ada banyak. Bahagian latihan pun ada borang ni, dia punya variant sendiri. Lepas tu bahagian khidmat pengurusan pun ada borang sendiri. Dan semua ada borang ni. Jadi berubah-ubah. Kewangan pun dia ada borang juga. Unit domestik pun, bahagian pembangunan pun mereka pun ada borang sendiri juga. So, jadi saya dah selaraskan borang ni dan menggunakan satu jenis borang. Okey. Okay, ini kita ada borang aduan untuk kerosakan mesin. Mesin ni contohnya kita tidak semestinya putus sebab putus step ni dia lain. Dia sebab dia ada meter. So kita ada guna khas borang mesin penyalin jenis Toshiba dah. Kita dapat Toshiba satu unit untuk putus step mesin tu. Tapi yang ini contohnya kita macam mesin tu apa? Lain lah. Contohnya macam yang meracik kertas tu. Itu satu. Itu kalau sekiranya rosak apa. Sebab itu memang kita guna high capacity. Kadang-kadang dia jadi jam. So kita perlulah buat dia punya maintenance lah. Borang laporan petugas harian ni kita dah update juga. Sebab yang lama tu nampaknya macam tak sesuai lagi. Okey. Sampai tu juga kita ada borang aduan kerosakan aset juga. Okey, dan satu lagi yang menjadi masalah kepada berkaitan dengan infra sebelumnya adalah borang permohonan pelekat kenderaan dan penghuni kuartus. Dia seolah-olah macam dia ada dua. Iaitu borang untuk yang tinggal orang-orang yang tinggal di kuartus, staf-staf yang tinggal di kuartus dan juga staf-staf yang tinggal di luar. Jadi ada seolah ada dua. So kita buat apa? Kita nak membazir sampai dua jenis stiker kan? So kita buat satu saja dan sekiranya seseorang tu mempunyai lebih daripada satu kenderaan, contohnya dia ada kereta, dia ada motor, kita guna satu saja. So mudah kan? Okey, ini contohlah inovasi borang-borang infra. Borang ni dulu memang tak ada. Jadi kita wujudkan. Ini contohnya ini borang permohonan pelekat kenderaan ni kita wujudkan jadi satu. Kemudian ni borang aduan kerosakan mesin penyalin Toshiba ni. So kita ni antara borang yang agak baru lah. Ya. Ini borang terdahulu. Saya ambil contoh. Borang aduan kerosakan kenderaan. Satu dari segi layout dia memang tak cantik dan juga tak kemas lah. So ini dapat teguran daripada saya punya KPP lah.
Puan Zakiah dia tak berapa kata tak cantik, tak setuju borang ni. Jadi kita dah ubah. So jadi macam ni lebih kemas lah, lengkap lagi. Ya. Okay, ini untuk borang kenderaan. Ini untuk borang penerimaan surat pun sama. Tak jauh bezanya dengan borang yang tadi. Okay, ini borang yang baru. So lebih lengkap, ada tanda tangan, ada cap jawatan. So lebih up to date. Dia punya interference dia pun lebih cantik. Ini untuk borang lama berkenaan dengan permohonan pesanan kerajaan, LO lah. Macam contoh kita nak beli barang dan sebagainya. Ini borang lama dia. Ini pun kalau tak salah saya ada dua borang. So ini kita dah jadikan satu begini. So jadi begini. So lebih mudah dan tak perlulah tanda tangan untuk kita just guna untuk tanda tangan pegawai yang meluluskan ni, tak semestinya pengarah lah. Maksudnya sekiranya penurunan kuasa dibuat, kita buat kepada ketua unit kewangan pun dah boleh luluskan. Tapi ada provided ada memo daripada ataupun tulisan daripada pengarah lah. Ni satu lagi, ada kerosakan mesin. Yang saya kata tadi tu, shredder nama dia. Peracik kertas kalau Melayunya. So nanti ini pun sama, macam tak cantik lah, kan mudahnya cakap. Ini borang yang baru. Okey. Okey, kesimpulan dia, benda ni mungkin ada orang cakap borang je pun, apalah sangat borang je pun. Sebenarnya borang ni jika tak ada akan menyusahkan kita punya kehidupan seharian dalam kita bekerja. Okey. So tak timbul lah isu cakap borang je pun, takkan itu tak boleh buat kan. Bukan itu isunya. Isu dia memudahkan kerja dengan adanya borang-borang ni. Dan kadang-kadang kita perlu juga borang ni dalam bentuk hard copy sekiranya kita nak mohon sesuatu tu. Tak semestinya kita ada soft copy kan. Kita pun kena ada hard copy untuk record. Itu yang mustahak. Tapi penggunaan tu kita kawal. Tak sebanyak macam dulu lah. Okey. Yang kedua, penggunaan borang-borang ni bagi saya ambil satu teori yang saya cipta adalah prinsip ketupat. Maksud ketupat ni adalah kesesuaian masa dan tempat. Maksudnya borang ini boleh digunakan bila-bila masa dan mengikut keadaan sesuatu senario atau situasi lah. So boleh berubah dan paling mustahak borang ni boleh diedit. Maksudnya sekiranya mungkin saya dah tak ada nanti, borang-borang ni boleh diubah sesuai mengikut kesesuaian semasa. Okey, dan cabaran utama yang saya ingin kongsikan dalam saya punya presentation ni adalah satu berkenaan dengan borang-borang ni. Sebenarnya bila dah ada banyak otomasi, mungkin borang-borang ni dah tak pakai lagi. Sebab contohnya macam bahagian pengurusan, mereka dah ada untuk aset, mereka dah ada sistem sendiri. Jadi borang-borang ni dah tak pakai, tak popular. Yang kedua, dari segi pentadbiran dengan dasar lah. Bila dah berubah dasar, bila berubah pentadbiran, mungkin borang-borang baru akan datang lagi. Macam-macam bentuk lah. Jadi saya rasa itu saja buat masa ni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.